Kita selalu mendengar orang Melayu, orang Islam di kalangan orang Melayu bercakap tentang hukum karma. Kalau ada orang buat salah, ramai yang berkata, kamu nanti akan kena hukum karma. Apakah sebenarnya hukum karma? Apakah dalam Islam ada hukum karma? Untuk makluman tuan-tuan, puan sekalian, dalam Islam kita tidak ada konsep hukum karma. Hukum karma bukan ajaran Islam. Oleh itu berhati-hati dalam menggunakan kalimah ini. Apabila kita katakan kamu nanti kena hukum karma, seolah-olah kita meyakini bahawa hukum karma itu adalah menjadi pegangan kita. Apakah sebenarnya hukum karma? Hukum karma ialah hukum yang ada dalam agama Hindu, Buddha dan agama Sikhism. Di dalam agama Islam, kita tidak ada konsep hukum karma. Asalnya, konsep hukum karma ialah yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat, ataupun yang buruk dibalas buruk. Namun demikian, konsep ini tidak sama dengan konsep dosa dan pahala. Sebab dalam konsep dosa dan pahala ini dikaitkan dengan keredaan dan kemurkaan Allah SWT serta kebahagiaan di hari akhirat nanti. Sedangkan konsep hukum karma, ia mengaitkan tentang konsep reborn, kehidupan kembali manusia di muka bumi ini. Hukum karma ini dikaitkan dengan konsep karma samsara. Dan dalam Islam kita tidak ada konsep karma dan samsara. Perbezaan yang jelas di sini ialah daripada konsep hari kebangkitan di antara tiga agama ini, agama Hindu, agama Buddha dan agama Sikhism, berbanding dengan ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Selepas mereka mati, apabila berlaku kiamat, manusia semua akan dibangkitkan di akhirat nanti. Dan di sanalah mereka akan dibalasi sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Namun demikian, konsep karma dalam tiga agama ini berbeza. Dalam tiga agama ini tidak ada konsep hari kebangkitan seperti mana dalam agama Islam. Tidak ada konsep hari kiamat seperti mana dalam agama Islam. Tidak ada konsep kehidupan di hari akhirat sama ada syurga ataupun dalam api neraka. Sebaliknya, hari kiamat ataupun konsep hari penghabisan bagi mereka ialah konsep reborn. Kebangkitan semula hinggalah apabila mereka mencapai kesatuan dengan Tuhan. Konsep karma samsara ini dikaitkan dengan konsep reborn. Samsara ialah proses di mana manusia mati kemudian dihidupkan balik. Mati, dihidupkan balik. Mati, dihidupkan balik. Inilah dinamakan cycle reborn. Dan pusingan kehidupan, pusingan kehidupan, cycle reborn, pusingan kehidupan. Manusia yang mati, kemudian dia akan dihidupkan kembali. Kemudian dia menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kemudian dia akan mengalami kematian. Kemudian dihidupkan kembali. Dan kehidupan yang kedua ditentukan dengan amalan mereka dalam kehidupan yang pertama. Sekiranya mereka melakukan amal yang baik, maka mereka akan menjadi baik dalam kehidupan yang kedua. Kemudian, kehidupan yang ketiga ditentukan oleh kehidupan yang kedua. Sekiranya amalan mereka baik, mereka akan jadi baik dalam kehidupan yang ketiga. Sekiranya amalan mereka tidak elok, mereka juga akan dibangkitkan dalam keadaan tidak elok dalam kehidupan yang ketiga. Dan seterusnya, kehidupan yang keempat, kelima, keenam, tanpa adanya pemutus ataupun ending. Dia akan mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik. Itulah konsep karma dan samsara. Sehinggalah apabila manusia boleh bersatu dengan Tuhan
ataupun unite with God. Dalam agama Hindu dinamakan moksha, dalam agama Buddha dinamakan nirvana, dalam agama Sikhism dinamakan mukti. Bagaimana untuk mencapai peringkat ini saya akan jelaskan kemudian. Cuma apa yang saya nak tekankan di sini ialah konsep karma yang selalu disebut-sebutkan, inilah hukum karma, sampai kita nyanyikan dengan lagu, inilah hukum karma, dan kita selalu sebut-sebut ini hukum karma, ini hukum karma. Ia tidak ada di dalam ajaran Islam. Ya? Sebab dalam agama Hindu, agama Buddha dan agama Sikhism, karma inilah yang menentukan kehidupan seorang selepas kematiannya. Sebab itulah dalam agama Hindu, walaupun ada konsep kasta yang berbeza-beza, masyarakat yang berada kasta yang tinggi dan kasta yang paling rendah, orang yang berada dalam kasta yang paling rendah, dia menerima. Dia merasakan bahawa kehidupan mereka di kasta yang paling rendah disebabkan kehidupan sebelumnya. Oleh itu, mereka naklah to be the best slave to Brahmin, untuk make sure kehidupan mereka yang berikutnya berada pada kasta ataupun kedudukan yang lebih baik. Dan kalau kita perhatikan konsep karma ini dalam agama Hindu dan agama Buddha, apabila seorang itu membuat jahat, buat perkara yang tak elok, maka kehidupannya juga pada berikutnya akan menjadi tidak elok. Sekiranya perangai mereka terlampau hodoh, terlampau teruk dalam kehidupan ini, kemungkinan besar mereka akan dibangkitkan pada kehidupan yang berikutnya menjadi binatang. Dan kalau perangai dia hodoh sangat, teruk sangat, dia boleh menjadi hantu. Sebab itulah konsep orang mati jadi hantu tidak ada dalam ajaran Islam. Ia merupakan ajaran agama Hindu dan ajaran agama Buddha. Cumanya dalam agama Sikhism, perangai yang buruk bagi seorang manusia itu tidak sampai peringkat menjadikan dia sebagai seorang hantu. Sebab itulah kalau kita pergi ke kuil Hindu ataupun Buddha, kita akan nampak imej-imej patung-patung hantu yang digambarkan bahawa inilah di antara hukum karma yang dijanjikan kepada mereka yang terlampau jahat hidupnya di muka bumi ini. Dan sekiranya mereka melakukan amal yang baik, mereka akan dibangkitkan dalam kehidupan yang berikutnya dalam bentuk yang lebih baik. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita lihat negara India yang mengamalkan majoritinya beragama Hindu dan Buddha dan juga agama Sikhism, negara ini adalah negara yang paling kurang membunuh binatang. Sebab mereka meyakini bahawa sebahagian ataupun binatang-binatang ini adalah merupakan saudara-saudara mereka yang dulunya perangai tak elok dan sekarang menjadi binatang. Dan tambah lagi, kalau kita perhatikan, sekiranya mereka melakukan amal yang baik, dalam kehidupan yang berikutnya mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Sebab itulah mereka berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, agar kehidupan berikutnya akan menjadi kasta bagi orang Hindu, kasta yang lebih baik bagi orang Buddha dan orang Sikhism yang tidak mengamalkan sistem kasta, menyatakan bahawa kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Kalau dulu hidup sengsara, dia akan menjadi lebih senang. Kalau dulu hidup terhina, mereka akan hidup lebih dimuliakan. Dan seandainya mereka mengamalkan amalan yang lebih baik sampai satu peringkat, mereka akan boleh menjadi, kalau dalam agama Sikhism, mereka boleh menjadi malaikat. Manakala dalam agama Hindu dan agama Buddha, sekiranya amalan mereka begitu baik, amat baik, mereka akan boleh dibangkitkan semula menjadi dewa-dewa. Sebab itulah dalam konsep dewa-dewa yang ada dalam bahasa Melayu ini asalnya daripada bahasa Sanskrit, dan ia merupakan pengaruh daripada ajaran agama Hindu. Dan konsep dewa tidak ada dalam agama Islam. Kita tidak ada dewa-dewa dalam agama Islam. Kematian manusia menjadi dewa, kematian manusia menjadi hantu, hantu maklimah balik kampung, tidak ada dalam ajaran Islam. Itu semua adalah ajaran agama Hindu dan juga ajaran agama Buddha, ya. Cuma bezanya kat sini, di antara agama Hindu dan Buddha dan agama Sikhism, mereka yang jahat sangat boleh menjadi hantu. Dalam agama Sikhism, mereka yang jahat tidak boleh jadi hantu. Mereka tetap sebagai manusia. Dalam agama Hindu dan agama Buddha, mereka yang begitu baik, terlampau taat pada perintah Tuhan, dan akhirnya mereka dibangkitkan semula sebagai dewa, bahkan menjadi Tuhan, ya. Dalam agama Sikhism, mereka boleh menjadi sampai peringkat malaikat, tetapi tidak sampai menjadi dewa.
poin yang saya nak sampaikan kat sini ialah berhati-hati dalam menggunakan konsep karma. Sebab karma tidak ada dalam ajaran Islam. Karma adalah bersumberkan daripada ajaran agama Hindu yang kemudian meresap dalam ajaran agama Buddha, sebab agama Buddha datang selepas agama Hindu, kemudian meresap dalam ajaran agama Sikhism, sebab agama Sikhism adalah kombinasi di antara ajaran Islam dan ajaran agama Hindu. Dan andai kata kita meyakini konsep karma ini ada, kita bimbang ia boleh merosakkan akidah kita. Oleh itu, berhati-hati dalam penggunaan kalimah karma ini agar dapat kita jaga akidah kita, dapat kita jaga iman kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.